kepastian perlu perkukuh kesaling hubungan dan bergerak seiring percepat digitalisasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Utama 7 Pagi. 752 individu lagi ditahan atas kesalahan ingkar prosedur operasi standard SOP PKP. Daripada jumlah itu, 718 individu di kompaun 34 di Reman. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tidak memakai pelitup muka merekodkan kesalahan tertinggi dilakukan dengan 277. Ini diikuti dengan gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan 137, tiada penjarakan fizikal 128, rentas daerah negeri tanpa kebenaran 73, premis beroperasi lebih masa atau tanpa kebenaran 39 dan lain-lain 98. 57 pendatang tanpa izin turut ditahan dalam op benteng dan 10 kenderaan darat dirampas. Datuk Seri Ismail Sabri turut mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Orang Asli Batu Enam, Jalan Pahang di Batang Padang, Perak. Ia berkuat kuasa hari ini hingga 3 Februari ini. Katanya perkara tersebut diputuskan selepas 12 kes positif COVID-19 dikesan di kampung berkenaan selain 87 kontak rapat sedang dikuarantin. Pelaksanaan PKPD itu bertujuan mengawal pergerakan penduduk serta memudahkan Kementerian Kesihatan melaksanakan saringan bersasar di lokaliti yang melibatkan 494 penduduk itu. 4,008 kes positif COVID-19 dengan 11 kematian direkodkan semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia melibatkan 4,003 kes tempatan dan 5 kes import. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif di negara ini sebanyak 169,379 dengan 630 kematian. Selangor kekal mencatatkan kes tertinggi iaitu 1,391. Ini diikuti Kuala Lumpur 513, Johor 470 dan Sabah 406. Sebanyak 2,374 kes sembuh dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 sebanyak 127,662 kes atau 75.4% daripada jumlah keseluruhan kes. 246 kes lagi dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 96 mereka memerlukan alat bantuan pernafasan. Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan 16 lagi kluster baharu dikesan. 11 daripadanya melibatkan tempat kerja di Selangor, Sabah, Johor, Terengganu, Perak, Melaka, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur. Ini menjadikan kluster aktif setakat ini sebanyak 318. Kluster tempat kerja melibatkan kluster Bestari Rantau, kluster Jalan KKIP Selatan, kluster Tapak Bina Abdul Aziz, kluster Tapak Bina Jalan Digital, kluster Tampoi 5 dan kluster Jalan Seroja. Turut dikesan kluster Persiaran Tasik, kluster Jalan Usaha, kluster Sungai Ibo, kluster Tapak Bina Sebukur dan kluster Jalan Sejahtera. Manakala kluster yang melibatkan komuniti ialah kluster Batu Enam di Perak, kluster Bukit Gelugo di Pahang, kluster Jalan Niaga di Johor, kluster Kampung Balibata di Sabah dan kluster Suami Luit di Pahang. Dalam pada itu, 12 lagi pusat penilaian COVID-19 CAC akan dibangunkan di Johor. Ia bagi memenuhi keperluan pesakit positif yang masih belum dimasukkan ke hospital untuk mendapatkan nasihat dan penilaian awal. Demikian menurut Pengerusi Jawatankuasa Alam Sekitar dan Kesihatan Johor, R. Vidyanandan. Sebelum ini hanya terdapat sebuah CAC di negeri itu iaitu di Klinik Kesihatan Bukit Indah. Di Terengganu, pelaksanaan solat Jumaat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa Jumaat ini hanya dibenarkan dengan maksimum 40 jemaah dalam kalangan anak mukim.
Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Datuk Osman Muda berkata jumlah itu tidak termasuk imam, bilal, ahli jawatankuasa, AJK Masjid dan mana-mana orang yang diberi kebenaran oleh Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu. Manakala pelaksanaan solat fardu secara berjemaah di masjid dan surau hanya dibenarkan kepada imam, bilal dan AJK Masjid sahaja dengan bilangan tidak melebihi 12 orang. Kenaikan harga barangan keperluan di Johor, Perak, Kelantan dan Pahang berikutan musim tengkujuh yang menyebabkan nelayan tidak dapat turun ke laut. Faktor perubahan cuaca yang terlampau sejuk di kawasan pengeluar bekalan utama sayur-sayuran seperti Cameron Highlands turut menyebabkan kualiti dan kuantiti hasil berkurangan. Demikian dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Antara barangan yang menunjukkan peningkatan adalah sayur-sayuran seperti tomato dan sawi. Bagaimanapun, harga bawang yang diimport dari pelbagai negara pengeluar menunjukkan penurunan harga. Negara anggota ASEAN perlu memperkukuhkan kesaling hubungan dan bergerak sebagai satu blok komuniti ASEAN dalam mempercepatkan pendigitalisasi. Ini terutama semasa pandemik COVID-19. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek berkata, ia berikutan sektor digital berfungsi sebagai pemboleh kritikal bagi hampir semua sektor lain. Sehubungan itu katanya adalah penting bagi sektor berkenaan memastikan keselamatan ekosistem digital. Beliau berkata demikian dalam ucapan penutup pada mesyuarat pertama Pegawai-Pegawai Kanan Digital ASEAN di Ibu Negara. Mesyuarat yang diadakan secara maya itu diteruskan hari ini dengan mesyuarat pertama Menteri-Menteri Digital ASEAN pertama. Ia akan dipengerusikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadual merasmikan mesyuarat tersebut dan menyampaikan ucap tama pada pukul 10 pagi ini. Pemimpin Parti Demokrat Joe Biden mengangkat sumpah jawatan sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-46. Beliau menjadi presiden paling tua dalam sejarah negara itu pada usia 78 tahun. Biden mengangkat sumpah di hadapan Ketua Hakim Mahkamah Agung John Roberts dalam satu upacara yang berlangsung di bangunan Capitol di Washington DC. Capitol dan sekitarnya dikawal ketat kira-kira 25,000 anggota pengawal kebangsaan susulan insiden rusuhan di bangunan terbabit 2 minggu lepas. Upacara itu juga yang lazimnya disertai ratusan ribu orang, namun kali ini diadakan tanpa kehadiran ramai berikutan ancaman COVID-19. Donald Trump bagaimanapun tidak hadir dalam upacara berkenaan sekaligus menjadi bekas presiden pertama tidak hadir ke upacara angkat sumpah presiden baharu dalam tempoh lebih 150 tahun. Dalam ucapan sulung Biden selepas dilantik, beliau berikrar untuk memulihkan semula hubungan negara itu dengan sekutunya. Katanya Amerika juga mahu kembali melibatkan diri dengan dunia dalam menempuh cabaran semasa dan akan datang. Biden turut menyeru rakyat negara itu untuk bersama-sama berganding bahu dengannya dan beliau mahu menyatukan semula Amerika. Biden juga yakin Amerika dapat memerangi wabak COVID-19. Sementara itu, bekas Senator California Kamala Harris pula mengangkat sumpah jawatan sebagai naib Presiden Amerika. Beliau menjadi wanita pertama menjawat jawatan tersebut, juga wanita kulit hitam pertama dan wanita pertama dari keturunan Asia Selatan. Harris, 56 tahun, mengangkat sumpah di hadapan Hakim Mahkamah Agung Sonia Sotomayor. Pelantikan Biden itu menyaksikan pasaran saham Wall Street ditutup lebih tinggi. Kesemua tiga indeks utama ditutup pada paras paling tinggi di sebalik harapan kepada rangsangan ekonomi besar. Pada akhir dagangan, indeks komposit Nasdaq menokok 2% untuk ditutup pada 13,457.25. Indeks perusahaan Dow Jones pula naik 0.8% untuk berada pada 31,188.38. Manakala indeks S&P 500 ditutup pada 3,851.85, naik 1.4%.
Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris Manchester United menang tipis kepada tuan rumah Fulham 2-1. Namun ia sudah cukup buat Man U kembali merampas kedudukan pendahulu daripada Manchester City. Man City berada di singgasana Liga buat seketika sebelum ini selepas mengalahkan Aston Villa 2-0. United kini mengumpul 40 mata daripada 19 perlawanan diikuti City dan Leicester dalam kelompok 3 pasukan teratas Liga. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Kekal berada di rumah jika tiada urusan penting. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.